Okey, salam dari saya di Najmuddin Exchanger, penyedia servis local depositor tersohor di Nusantara ini. Kita sambung seterusnya di episod ini dalam bab disiplin-disiplin yang perlu anda kuasai untuk menjadi seorang trader yang berjaya. Kita sudah membicarakan 10 perkara di episod yang lepas dan kita sambung yang seterusnya. Yang ke-11 adalah kerugian pertama adalah kerugian terbaik anda. Maksudnya di sini adalah sebaik saja anda menyedari bahawa entry anda adalah satu entry yang tidak baik, exitlah secepat mungkin kerana ianya mungkin menjadi kerugian terbaik anda. Jangan bimbang dan ragu. Kita selalu dengar trader selalu berkata, cut loss tak apa, nanti buat lain. Statement ini pada saya adalah salah sebenarnya. Jangan jadi terlalu sentimental untuk memujuk diri anda sendiri. Cut loss anda tadi adalah disebabkan oleh anda menyedari bahawa entry tersebut adalah tidak baik. Bukannya disebabkan oleh okey tak apa nanti cuba lain. Yang ke-12 adalah teknik harapan dan doa. Keraplah menggunakan teknik ini dan anda pasti gagal. Cepatlah keluar dari entry itu jika anda yakin bahawa analisa itu telah gagal. Yang ke-13 adalah jangan terlampau bimbang kepada news dan sejarah lampau market atau analisa-analisa daripada pakar. Dulu, saya kerap membaca atau mendengar analisa-analisa daripada sifu-sifu yang kononnya expert. Percayalah, tidak ada sesiapa pun yang boleh tahu masa depan. Develop skill anda sendiri. Mungkin yang menulis analisa di CNBC, Bloomberg ataupun mana-mana website seperti investing.com, beliau sendiri pun tidak pernah trade ataupun tidak melakukan sebarang entry. Bekerja pun hanya harap makan gaji sahaja, sembang kari. Dan pesan saya kepada sifu-sifu jadian sekalian, janganlah terlampau yakin dengan analisa anda. Anda bukanlah maksum gagal. Silap-silap anda berjaya pun disebabkan oleh affiliate dan coaching fee sahaja. Sorry to say. Okey, seterusnya, jangan membuat spekulasi. Anda boleh menjadi seorang spekulator yang hebat yang boleh menggerakkan market jika anda mempunyai equity yang cukup besar. $500 juta mungkin masih belum mencukupi, atau anda boleh berusaha untuk menjadi presiden negara-negara besar seperti Amerika Syarikat. Setakat menjadi Perdana Menteri Malaysia belum cukup bagi saya. Yang ke-15, cintailah kerugian. Sesuatu yang pelik tetapi benar. Ya, betul. Apa yang saya maksudkan dengan cintailah kerugian adalah anda pasti akan menemui kerugian dalam masa anda bertrading sehari-hari. Cintailah kerugian bermaksud anda mesti cekap mengenali dan mengetahui setup-setup yang berpotensi untuk gagal dengan cepat. Ia akan menyelamatkan trading capital anda dan akhirnya menjadikan anda trader yang lebih berjaya. Percayalah. Disiplin kita yang ke-16. Jika entry anda tidak mencapai momentum yang sepatutnya, exitlah. Jika market asyik sideways dalam time frame yang anda analisa, contohnya jika anda analisa di time frame H4, candle sideways sampai 10 batang, exitlah. Jangan buang masa. Cari entry di pair lain atau entry semula jika market rancak semula. Yang ke-17, jangan cuba mengambil risiko untuk loss yang besar. Hanya loss yang besar akan menyakitkan anda dan kadang-kadang dalam tempoh yang cukup lama. Kesakitan boleh menyebabkan kemarahan dan kemarahan boleh menimbulkan dendam. Bila dendam, lot gajah akan muncul. Cubalah kalau tak percaya. Seterusnya, grow equity anda sedikit demi sedikit. Rancanglah untuk membesarkan equity anda. Anda mungkin boleh menambah 10% daripada setiap winning trade anda kepada equity anda. Lebih besar equity, lebih mudah untuk diuruskan dan ianya sebenarnya mengecilkan risiko anda jika anda tetap pada lot size yang sama. Simple mathematics, guys. Yang ke-19 ini lebih kurang yang sebelum ini, yang ke-18, iaitu sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Lebihkanlah scalping jika modal anda tidak besar. Follow the trend. TP kecil, SL pun kecil. Untuk menjadi swinger, makamnya adalah sangat tinggi. Anda mesti melawan trend untuk menghasilkan TP beratus-ratus pip dan ianya memakan masa yang cukup lama. Saya pernah cuba untuk menjadi swinger, kononnya untuk lebih quality time. So far masih lagi gagal. Okay guys, ada lagi 6 disiplin yang mesti anda ketahui dan patuhi. Rasanya elok kita sambung di episod yang akan datang. Tapi sebelum itu, ikuti pesanan daripada Encik Najmuddin mengenai kelebihan dan kebaikan local depositor yang mana saya sendiri sentiasa menggunakannya. Bye bye guys.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najmuddin bin Hamzah daripada Najmuddin Exchanger, Local Depositor pelbagai broker. Pertama sekali, apakah itu Local Depositor? Local Depositor atau singkatan LD adalah ejen pembayaran yang sah yang dilantik oleh broker untuk menguruskan kegiatan deposit dan withdrawal bagi pihak broker. Kami bertindak sebagai payment agent yang sah untuk beberapa broker utama di Malaysia. Anda boleh lihat senarai broker yang kami tawarkan di bahagian description. Jadi, sebagai local depositor, klien-klien boleh menggunakan kami sebagai medium untuk deposit dan withdrawal dengan rate yang lebih kompetitif dan juga urusan yang lebih mudah. Anda hanya perlu hubungi kami di WhatsApp, Telegram ataupun page yang kami berikan di bahagian description. Hanya perlu hubungi kami, nyatakan akaun anda dan kami akan uruskan segala permasalahan anda untuk deposit dan withdrawal. Ia berbeza dari segi sekiranya anda menggunakan perkhidmatan deposit yang lain, contohnya online banking transfer, yang mana nilai deposit dan withdrawalnya jauh lebih berbeza dari segi nilai harga deposit dan withdrawal. Saya mengambil contoh satu service broker yang mengenakan nilai deposit RM4.50 dan withdrawal sekitar RM3.80 ke RM3.90. Ini amat merugikan pelanggan. Jadi beralihlah kepada local depositor dengan nilai perbezaan hanya 20 sen daripada jual dan beli anda. Anda juga lebih mudah kerana anda berurusan dengan individu sebenar, maknanya dengan kami, dan kami boleh membantu anda menyelesaikan sebarang permasalahan teknikal dengan broker.